yang memiliki keupayaan sebagai all-rounder turut berkemampuan untuk melakukan attack sekali-sekala, namun tidak dibenarkan oleh dua pelumba yang turut berada berhampiran dengannya. Dan selepas itu kelibat pelumba ini yang pastinya akan diberikan perhatian kerana Benjamin Debol menamatkan edisi 2017-2018 di tempat yang ketiga di belakang Artyom Ovechkin dari TSG. Sementara itu, persaingan di antara tiga pelumba di hadapan semakin dinantikan. Para pengunjung yang bersedia di Genting Highland ini sememangnya mahukan memberi sokongan yang tidak berulah bagi kepada setiap pelumba yang terus beraksi dengan kemampuan yang agak berbeza. Menyaksikan bagaimana attack cuba dilakukan oleh beberapa pelumba, termasuk pelumba dari pasukan dari Colombia, Hernan Aguirre, yang turut berada di hadapan. 54, Benjamin Debol dari pasukan Sapura terus memperkukuhkan kayuhannya dengan melakukan pecutan sebelum menuju ke 2 kilometer terakhir. Dengan kedudukan yang semakin baik, menyaksikan bagaimana Benjamin Debol yang cuba untuk berusaha mempertingkatkan kayuhannya, melakukan attack lebih awal dan gagal untuk disaingi oleh Hernan Aguirre di tempat yang kedua. Sementara ketinggalan di tempat ketiga ialah Keegan Swirbul dari Amerika Syarikat yang berada di belakang. Dengan kekuatan yang ada, menyaksikan Benjamin Debol terus mempertingkatkan kayuhannya. Dengan kekuatan yang dimilikinya membolehkan beliau terus memecut, meninggalkan Hernan Aguirre di tempat yang kedua. Beliau cuba mencipta masa yang lebih baik untuk membawa bekalan pada hari yang kelima, sekaligus mampu untuk merampas jersey kuning selaku pelumba terbaik keseluruhan. Ya. Menuju 2 kilometer terakhir, hanjutan yang dilakukan oleh Debol hampir gagal untuk disaingi oleh pesaing terdekatnya, khususnya bagi Hernan Aguirre dari Colombia. Pelumba dari Colombia itu sememangnya cuba untuk mengungguli peringkat sebelum ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pelumba-pelumba hebat dari Colombia seperti Jose Rojano dan Jorge Serpa sebelum ini. Pelumba yang berusia 29 tahun dari Australia ini, Benjamin Debol, yang pernah berada ataupun menamatkan perlumbaan di tempat ketiga keseluruhan Letu di Langkawi 2018, seakan mengesahkan kedudukannya dengan pecutan yang tidak mampu disaingi oleh leleh pencabar. Dengan bantuan dan sokongan yang diberikan menuju 300 meter terakhir, jelas semangat dimiliki oleh Debol terus membolehkannya memecut sekaligus cuba mencipta masa yang lebih baik. Sambil di tempat kedua ketinggalan ialah Hernan Ricardo Aguirre dari Colombia di tempat yang kedua. Manakala di tempat ketiga masih lagi dimiliki oleh Keegan Swirbul dari Amerika Syarikat. Persaingan menuju ke garis penamat membolehkan pelumba ini terus bergerak dengan begitu bergaya untuk menamatkan perlumbaan dengan tanpa sebarang cabaran, khususnya menuju 2 km terakhir. Dengan kejayaan yang lebih bermakna sebagaimana dilakukan oleh Artyom Ovechkin pada tahun lalu, kali ini giliran Benjamin Debol dari Sapura pula mengunggulinya bagi membolehkan pasukan tempatan berada di tempat yang pertama. Sementara tempat kedua pula dimiliki Hernan Aguirre, diikuti Keegan Swirbul. Tempat keempat disusuli ialah Vadim Prosky dari Kazakhstan. Manakala di peringkat seterusnya menyaksikan Nikolai Chikosov dari Crespon menamatkan aksi di tempat yang ke-6, manakala tempat ke-7 pula dimiliki oleh Sam Krum dari Okyo yang berasal dari Australia. Dan inilah penyandang jersey kuning, penyandang jersey hijau keseluruhan, Travis McCabe, sekadar menamatkan saingan pada perlumbaan peringkat yang ke-4 ini di tangga ke-12. Dia mencatatkan 3 jam 25 minit 3 saat, 3 minit 1 saat di belakang Benjamin Debol yang menamatkan aksi dalam tempoh 3 jam 22 minit 2 saat.
Di samping itu, Muhammad Zawawi Azman dari Sapura muncul pelumba tempatan terbaik yang menamatkan perlumbaan di tempat ke-26. Secara keseluruhan dengan jarak 114.2 km dari Shah Alam ke Genting Highland menyaksikan purata kelajuan para pelumba 33.92 km sejam dengan kejayaan diraih oleh peserta dari Sapura, Benjamin Dibol dengan catatan 3 jam 22 minit 2 saat membolehkannya berada di tempat yang pertama. Di samping itu, Nik Muhammad Azwan Zulkifli dari pasukan kebangsaan menamatkan perlumbaan di tangga ke-31 dengan catatan masa 3 jam 29 minit 34 saat 7 minit 32 saat di belakang juara peringkat keempat. Sambil seorang lagi pelumba negara dari pasukan TSG yang turut berjaya menamatkan perlumbaan adalah Nur Amirul Fakrudin menamatkan saingan di tangga ke-41 dengan catatan 3 jam 30 minit 59 saat. Secara keseluruhan, sebagaimana di peringkat awal permulaan, seramai 120 pelumba menamatkan saingan dalam tempoh yang ditetapkan. Berikut adalah keputusan rasmi peringkat keempat yang menyaksikan Benjamin Dibol dari Australia mewakili pasukan Sapura unggul untuk menamatkan saingan dalam 3 jam 22 minit 2 saat dengan mendapat 10 saat bonus. Berikut adalah 4 individu yang akan menyarung jersey masing-masing pada hari yang kelima. Sambil itu, Vladimir Pronsky dari Vino Astana Motor dengan catatan 17 jam 26 minit berjaya mengatasi pelumba negara yang sebelum ini menyarung jersey putih KBS, pelumba terbaik Asia, Sofian Nabil. Manakala Raja Pecut terus kekal menjadi milik Travis McCabe buat hari yang kelima. Beliau yang berjaya untuk memungut 43 mata mengatasi Michael Freiberg di tempat yang kedua. Sambil itu, kategori Raja Bukit pula terus diungguli oleh Angus Lyon dari Oliver dengan 47 mata, jauh meninggalkan Benjamin Dibol di tempat yang kedua dengan 25 mata, sambil Aguirre bagi jersey hijau Petronas terus kekal menjadi milik Travis McCabe dengan 43 mata mengatasi Michael Freiberg jauh 28 mata di tempat kedua. Undergody di ketiga juga dengan 28 mata. Okay, Benjamin, big win for you, big win for Sapura, big win for Malaysia for the Queen Stage. How do you feel? Yeah, I'm very tired at the moment, but I managed to win the stage, so yeah, it was a very good day for the team and for myself. Okay, now you're wearing the yellow jersey. How does it feel, and what's the plan next for the team? We've got a good team, so we will try and control the race, and hopefully we get some help from the sprinters teams, because the next 4 stages hopefully finish with bunch sprints. So yeah, hopefully that's how it works out. Itu tadi hadirin penonton sekalian, nampaknya untuk peringkat keempat ini, The Stage Queen, Petronas Letuar di Langkawi 2019 edisi ke-24 ini, kemenangan besar berpihak kepada pelumba dari pasukan Sapura, Benjamin Dibol, di mana beliau berjaya menamatkan perlumbaan ini di tempat pertama, dan tempat kedua dimenangi pula oleh pelumba daripada Interpro Cycling Team, Hernan Ricardo, dan tempat ketiga daripada Floyd's Pro Cycling, Keegan Swerball. Besok pastikan anda terus bersama kami dalam highlights Petronas Letuar di Langkawi 2019, di mana kita akan bermula di Tanjung Malim dan berakhir di Taiping. Jarak perjalanan kita ialah 200 km, antara yang terjauh untuk edisi ke-24 ini. Akhir kata dari saya, Nurul Alis, tingkatkan mutu sukan negara, sahut cabaran dunia, majukan sukan untuk Malaysia. Bersama saya lagi dalam Petronas LTDL 2019, Sports Unites, Cycling Contributes.
Baik saja berakhir peringkat keempat, peringkat paling memeritkan. Jelas menyaksikan bagaimana pencaturan strategi khususnya bagi pasukan Sapura membolehkan mereka terus unggul sekali lagi sebagaimana pada hari yang pertama. Apa yang jelas selepas ini mereka perlu bekerja lebih keras untuk mempertahankan jersey tersebut agar kejayaan yang dilakukan oleh pasukan TSG pada tahun lalu mampu diulangi. Di samping itu, hari yang kelima bakal menanti perlumbaan dari Tanjung Balim menuju ke Taiping dengan jarak keseluruhan 179.4 memerlukan pencaturan yang berbeza. Apa yang jelas, keempat-empat pasukan yang memiliki jersey yang perlu dipertahankan perlu bekerja lebih keras, khususnya bagi pasukan Sapura yang pastinya cuba untuk mencipta sejarah tersendiri pada penampilan mereka pada edisi ke-24 ini. Jangan lupa untuk bersama kami di TV1 untuk perlumbaan peringkat